Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar pelajaran sirah, iaitu masih di bawah tajuk yang sama, Jihad Rasulullah dan para sahabat. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang 3 perang utama dalam Islam kan. So, kita pergi ke pelajaran seterusnya, iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Okey, Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita penting kan kita tahu kenapa wujudnya perjanjian ni. Okey. Buku teks ni ada buku surat 25 hingga 29. Okey, tapi sekarang kita akan tonton video seterusnya, video animasi, supaya awak lebih nampak dan lebih faham perjalanan cerita ataupun perjalanan sirah tentang latar belakang Perjanjian Hudaibiyah. Okey, jom kita saksikan video seterusnya. Murid-murid, mengapakah perjanjian ini dinamakan sebagai Perjanjian Hudaibiyah? Ini adalah kerana Perjanjian Hudaibiyah dilakukan di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah, yang mana tempat ini terletak 11 kilometer daripada Bandar Mekah. Murid-murid, bagaimanakah Perjanjian Hudaibiyah boleh berlaku? Untuk itu, kita perlu mengetahui peristiwa yang berlaku sebelum Perjanjian Hudaibiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, baginda telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Kemudian baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu, mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka adalah seramai 1,400 orang Islam. Kemudian, Rasulullah SAW telah mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Namun tetapi, beliau telah ditahan. Lalu, tersebarlah berita bahawa beliau telah dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW telah mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan telah berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka, termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Rasulullah SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Kesannya kepada umat Islam, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Kedua, orang Islam tidak dibenarkan untuk menunaikan umrah pada tahun tersebut. Kesan daripada ini, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Ketiga, kedua-dua pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang lain.
Kesan daripada ini, Rasulullah SAW mengambil peluang untuk menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad SAW tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Yang kelima, sesiapa dari pihak Rasulullah SAW yang datang ke pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Mereka akan tetap bersama-sama dengan kaum Quraisy Mekah. Kesan daripada isi perjanjian ini, yang pertama, peluang untuk menyebarkan Islam melalui muamalah semakin banyak antara orang Islam dengan orang bukan Islam di Mekah. Kedua, semakin ramai penduduk Mekah yang akan memeluk Islam. Iktibar dan hikmah daripada perjanjian Hudaibiyah. Terdapat 3 iktibar yang kita dapat pelajari berdasarkan isi perjanjian Hudaibiyah yang telah dipelajari pada hari ini. Sebagai seorang pemimpin, pertama, bijak merancang dan mengatur strategi. Kedua, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional. Ketiga, bijak membuat sesuatu keputusan. Sebagai seorang yang dipimpin, pertama, taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar hukum syarak. Kedua, berganding bahu dan menyokong pemimpin. Ketiga, mengamalkan toleransi. Sebagai seorang Muslim, pertama, mentaati perintah Allah dan Rasul. Kedua, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Ketiga, menepati janji. Perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah yang pertama, membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Kedua, dakwah Islam semakin berkembang. Dan yang ketiga, titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.